Sekarang ni anak-anak lelaki kita dicapai oleh golongan kapitalis dengan rancangan-rancangan yang kotor dan rancangan-rancangan yang merosak. Antaranya rancangan nak jadi artis. Anak-anak muda kita tak ada kerja, nak masuk TV, nak masuk televisyen, nak jadi pelawak. Pasal dapat duit. Tak kira lah aku putih ke tak aku putih. Nak masuk artis, nak jadi pelawak, pasal dapat duit. Buatlah lawak-lawak bodoh depan televisyen, nak dapat duit. Nak jadi penyanyi, nak jadi artis. Pasal apa? Tengok Mawi. Daripada anak Felda jadi penyanyi, jadi kaya-kaya. Tengok, minda orang Melayu kita nak jadi artis sebab kaya. Tak ada pula nak jadi ustaz, ada juga nak jadi ustaz sebab kaya. Itu masalah. Tak masalah dia pasal apa? Pasal kita tak memberikan agama yang meriah kepada orang ramai. Nabi SAW solat dalam masjid. Lepas habis solat, Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada seorang lelaki Badui datang masjid, kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat nak pukul lelaki tersebut. Nabi kata, da'hu, tinggalkan dia. Lepas tu Nabi pergi dekat dia, Nabi kata kepada dia, masjid tempat untuk mengingati Allah, berzikir dan membaca Al-Quran, bukan tempat untuk buang najis. Nabi cakap dengan baik dan Nabi minta air daripada para sahabat. Nabi curahkan air tempat kencing tersebut. Nabi sendiri yang bersihkan. Ini akhlak tuan. Macam mana orang tak cinta kepada Islam? Ini bawa budak-budak masuk masjid, bising sikit kita dah halau. Konon-kononnya ada hadis, jangan bawa anak-anak kamu masuk ke dalam masjid. Hadis itu palsu. Jangan jauhkan anak-anak kecil kamu daripada masjid. Ada orang ada tampai hadis. Hadis itu palsu, tak sahih dari Nabi. Nabi bawa Hasan Husain lagi dalam masjid. Duk main lagi waktu khutbah Jumaat. Dalam hadis Buraidah, Nabi turun, Nabi dukung Hasan Husain dalam khutbah. Bawa naik ke sisi Nabi di mimbar. Punyalah rahmatnya Nabi SAW. Islam dia rahmat. Kalau macam tu punya tok khatib tu baca khutbah pun, tengah dia baca khutbah, tengok ada orang duk berdiri kat belakang. Panas. Orang kat depan ni duk mengganggu. Hadirin yang mengganggu sekalian, tolong bagi laluan kepada orang belakang, sen dari bawah. Tak boleh kan? Orang pun rahmatlah, suka main masjid. Tengok masjid anak-anak muda dan sebagainya. Dah lah khatib panjang letak cerita. Lepas tu bila baca Al-Quran salah baca hadis salah. Lepas tu dah lah tulisan Jawi dia pun mengejar bagi tak ada. Saya tak setuju lah benda ni semua. Tak setuju. Dia memayahkan sistem-sistem agama yang negara kita. Dia jadi susah orang nak masuk sikit, jadi susah orang agama. Kita kena permudahkan ini. Saya rasa sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ini dah lewat. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan atas khutbah yang kita banyak. Saya dah sebut bahawa kita kena ubah tuan. Kita buat hak Nabi suruh, hak sunnah tu kita buat. Sebab Nabi sebut dalam hadis, benda-benda hak Nabi sebut dalam hadis, hak sunnah-sunnah yang ulama sepakat benda ni sunnah, kita buat benda ni, jangan ingat. Kita jangan ingat. Sebab jangan sampai orang lari daripada agama. Masyarakat kita binasa. Waktu khutbah Jumaat, kita tak boleh cakap ke apa. Tapi AJK masjid bolehlah bawa tabung lebih kutip duit. Kalau tuan-tuan waktu khutbah Jumaat buka handphone, orang marah tuan. Tapi kutip duit bawa, pergi kutip duit minta duit boleh pula dah. Nabi tak bagi dia buat. Hak Nabi suruh buat, dia tak nak buat, dia pergi buat benda lain. Saya pernah bagi satu cadangan di masjid di Kuala Lumpur. Saya cadangkan buat macam Qatar buat. Qatar memang cantik tuan, masjid dia buat. Memang penuh tuan. Saya pernah singgah sat di Qatar dan di Kuwait. Saya kagum dengan masjid ini. Mereka bagi hadiah pada anak-anak kecil yang main masjid. Anak-anak kecil yang main masjid Kak, Tok Imam akan tengok budak ni, nanti Tok Imam bagi hadiah kapal terbang kontrol, helikopter kontrol. Betul tak? Saya tak bohong. Memang dia bagi hadiah kepada budak-budak yang main masjid Kak. Macam mana budak-budak tak suka main masjid? Lepas tu, bila dia main masjid, bila hari Jumaat, setengah masjid mereka akan edar borang Q&A question. Macam borang soalan doa, soal jawab. Lepas soal Jumaat dia bagi borang. Borang tu tuan-tuan boleh tulis apa komen. Macam kita ada borang muhasabah lah. Lepas main Jumaat dia bagi borang. Tuan-tuan boleh komen apa kelemahan khutbah tu. Masukkan dalam tabung, bukan tabung masjid, ada peti aduan. Masukkan dalam borang. Lepas main Jumaat tuan-tuan boleh komen. Bukan waktu sembahyang lah. Lepas sembahyang dia bagi borang kat tuan-tuan boleh isi, bagi komen. Khatib tadi muka tak handsome, muka tukar engkau lagi. Khatib tadi baca Quran tak bagus, dia tukar, dia bagi borang. Lepas tu dia ada website dan dia ada setiap hari Isnin dia bagi satu surat lain pula, surat tajuk-tajuk cadangan untuk khutbah. Apa masalah yang dihadapi oleh anda? Orang-orang Bangladesh yang kerja dekat Qatar ni, daripada masalah mereka kena anaya dengan toke-toke dia. Orang Arab lah. Dia tulis. Khutbah Jumaat sentuh penganiayaan
penghinaan kepada pekerja-pekerja. Nampak? Ini cerita bab benda yang tak ada kaitan dengan kita. Cerita bab hari bomba, cerita. Yalah memanglah kalau kita ada kerja bomba tak apalah, itu tak payahlah buat satu tajuk khutbah. Kan? Cerita hari kepeteraan di Pertuan Agong dan sebagainya. Apa hari birthday dia nak cerita dalam khutbah Jumaat? Cukup dari televisyen cukuplah. Itu pun kita dah menyampah dah. Bukanlah maksudnya. Lagi orang report pula dah. Banyak sangat. Sikit-sikit cukuplah hari ini. Malas, bukan nak kata sesuatu yang salah faham. Dia dah rakaman ni dah jawab saya. Tak apa. Dah cakap kata. Dah banyak sangat. Tak perlulah sampai dalam khutbah. Sikit-sikit cukuplah. Itu maksud saya. Ini dulu cerita tu ulang. Lepas tu dalam khutbah pun tajuk tu. Cuba buat macam khatas saya kata. Dia buat surat. Kan? Tulis. Tajuk apa yang masyarakat kita hadapi kat Taipei ni. Contohnya kita ada masalah anjing banyak. Kat taman-taman banyak anjing liar. Tulis dalam khutbah. Kita ada masalah apa. Jadi khutbah tu jadi medan nak salurkan kepada masyarakat. Itu yang dibuat pada zaman Hasan al-Basri. Yang mana sekumpulan hamba pergi mengadu ke Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri, kami ditindas oleh tuan kami. Tolonglah baca tajuk khutbah berkenaan dengan pembebasan hamba. Dan Hasan al-Basri buat. Selepas 3 bulan, selepas 3 minggu dia baca khutbah tentang pembebasan hamba. Tapi sebelum tu dia sendiri membeli hamba dan dia bebas. Bila orang tanya dia pasal apa lambat baca khutbah pasal tajuk hamba, dia kata sebab dia dulu ada hamba. Dia tidak bercakap benda yang dia tak buat. Ini para salaf. Dia bercakap benda yang mereka praktis. Sayyidina Umar dia bercakap pasal memberi khutbah dalam hadis dari riwayat Hakim dan Daraqutni. Ada 12 tampalan pada jubahnya. Dia baca khutbah dalam keadaan semua orang melihat ada 12 tampalan pada baju dia. Sedangkan dia adalah khalifah. Barulah betul masuk dalam televisyen suruh rakyat berjimat. Masuk dalam televisyen suruh rakyat berjimat cermat dan sebagainya. Tak apalah. Tengok dekat baju dia tu dia punya kod dia penuh dengan koyak rabak. Okey, kita terima. Nak cerita apa? Jangan Perdana Menteri kita nak kerja naik basikal. Okeylah. Kita pun terimalah berjimat. Pemimpin kita berjimat. Ini Umar kata. So kita nak ikut sunnah. Buat benda yang Nabi buat, tinggal benda yang Nabi tak buat. Saya rasa cukup sekadar tu je sebelum kita mengakhiri kuliah kita. Sukalah sekali saya sebut sebagai pengakhiran. Sebenarnya maaf lewat sikit. Tapi benda saya rasa penting. Khususnya pada umat Islam dan yang memperjuangkan Islam dan yang satu kumpulan umat Islam yang saya rasa di Malaysia sekarang tengah bergaduh. Tengah bergaduh sebab berbeza pemimpin. Tuan-tuan boleh, saya tak sebut nama lah. Tapi ada satu parti, ada satu jemaah di Malaysia ni. Dia ada 2 orang tok guru nak dicalonkan jadi presiden. Tak payah sebut siapa lah. Saya tak sokong, saya sokong kedua-duanya, saya doakan kebaikan kepada kedua-duanya. Tapi saya sebut kita ada sebuah kumpulan di Malaysia yang memperjuangkan Islam yang saya suka dalam perjuangan ni. Saya nak sebut bahawa kumpulan ni depa ada 2 pemimpin sekarang. Tak lama lagi depa nak buat pemilihan muktamar dan ada 2 pemimpin. Satu pemimpin A, satu pemimpin pemimpin B. Kedua-duanya tok guru, kedua-duanya ustaz. Dan sekarang ni ada pengikut masing-masing duk mengutuk satu sama lain. Dalam Facebook, dalam internet, kau ni kata kat kau ni, kau ni kata kat kau ni dan sebagainya. Jadi saya nak sebut akhir kata, tinggalkanlah benda ni. Jangan mencela satu sama lain, jangan mencela sesama Muslim. Biarlah para ulama mereka bersisih, itu persisihan para ulama. Biarlah tutup guru bersisih, itu persisihan orang alim. Jangan kita terlibat. Ini kerana disebut oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi sebut, dia kata kalamul aqrad, kalamul al-aqrad yutwa wala yurwa. Bukan. Kalamul aqrad yutwa wala yurwa. Maksud dia dalam Syiar Alamul Nubala, dia kata kalamul aqrad, perkataan tokoh-tokoh sebaya. Perkataan tokoh-tokoh atau persisihan para tokoh yang sebaya kita sembunyikan, kita tutup, kita tak cerita. Manakala tok guru A kata kat tok guru B, tok guru B kata kat tok guru A, dua bertukar satu sama lain, kita jangan campur. Kita tak campur dan kita tak sebarkan. Kita hormat mereka sebagai ahli ilmu yang telah berjasa kepada kita sekian lama. Mereka dah berdakwah dah berpuluh tahun, jasa cukup banyak. Tak payah terlibat dalam persisihan para ulama atau para tokoh-tokoh. Benda ni tak berlaku zaman dulu. Imam Malik bin Anas bertekak dengan Muhammad bin Ishaq. Imam Yahya bin Ma'in bertekak dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Yahya bin Ma'in, Syafi'i dhaif hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dhaif. Tuan-tuan, mana mungkin Imam Syafi'i itu dhaif, tuan? Tapi Imam Yahya dia bergaduh dengan Imam Syafi'i, dia mendhaifkan hadis dari Imam Syafi'i. Persisihan macam ni kita tak bawa cerita, kita tak cerita ke orang. Imam Az-Zuhri bergaduh dengan Imam Auza'i.
bergaduh dengan Imam Auza'i. Imam Ahmad bin Salih Al-Misri bergaduh dengan Imam Daud As-Sijistani. Kata Imam Ahmad bin Salih Al-Misri, seorang muhaddis di Mesir, tokoh muhaddis masyhur, guru kepada Imam Nasa'i, dia kata Abu Daud tak boleh dipakai hadis dia.